Baik, nampaknya satu lagi entiti mungkin memasuki arena politik secara rasmi, GTA, Gerakan Tanah Air dan juga Parti Pejuang Tanah Air menuju ke pilihan raya umum ke-15. Apa impaknya dan saya mahu berbincang berkenaan dengan itu bersama dengan fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jeniri Amir. Dr. Jeniri, kita saksikan pendaftaran beberapa parti sebelum ini dalam tahun-tahun yang baru-baru ini ada kadang-kadang berdepan dengan sedikit kepayahan, kerumitan. Adakah kita menjangkakan bahawa approval pendaftaran GTA ini akan berlangsung dengan lancar menjelang PRU 15? Kalau berdasarkan rekod yang lepas-lepas, bukanlah suatu yang mengejutkan kalau pendaftaran untuk gerakan baru ini ataupun pakatan baru ini akan mengambil sedikit masa. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kerana telah kita lihat untuk sekian lama dalam negara ini, baik di bawah pemerintahan Barisan Nasional maupun di bawah parti lain sebelum ini, kita dapati bahawa ada usaha untuk sengaja melengah-lengahkannya. Jadi saya fikir tindakan dan juga amalan sedemikian harus dihentikan segera demi semangat demokrasi yang tulen. Kerana kita ingin melihat demokrasi benar-benar diraikan di negara ini. Salah satu tindakan dan langkah yang perlu diambil adalah untuk menyegerakan permohonan yang telah dikemukakan oleh pihak terbabit. Dengan itu sekaligus akan dapat membaiki imej dan reputasi pihak terbabit khususnya kerajaan pemerintah. Kalau tidak, mereka mungkin akan dituduh sebagai mengambil langkah untuk sengaja menghalang Pakatan Terbabit untuk mendaftarkan dirinya sehingga menyukarkannya untuk melangkah berdepani PRU yang akan datang. Jadi ini sebenarnya memberi kesan yang tidak baik kepada parti berkenaan. Bercakap berkenaan dengan PRU 15 dan juga meraihkan demokrasi. Doktor, baru-baru ini wujud gesaan untuk kita meletakkan mandat Parlimen dan DUN ditentukan untuk satu tempoh yang tetap. Sebagai contoh 5 tahun dan tidak boleh berlaku sebarang pertukaran kerajaan untuk tempoh sepenggal 5 tahun itu. Sebelum ini kita ada cadangkan mengehadkan tempoh Perdana Menteri kepada 2 penggal sebagai contoh. Apa respon doktor kepada gesaan dan cadangan kita tetapkan tempoh mandat DUN dan Parlimen tanpa perlu ada ganggu-gugat sebelum tempoh contoh 5 tahun berakhir? Ini satu saranan yang baik, satu nafas baru ke arah demokrasi yang lebih matang. Sebenarnya baik untuk demokrasi. Kita ingin melihat bahawa cadangan itu dapat direalisasikan kerana selama ini kita dapat lihat bahawa kita telah pilihan raya, baik pilihan raya negeri maupun pilihan raya umum diadakan belum tempohnya matang ataupun tamat lagi. Jadi ini menyaksikan negara kita ini seolah-olah berada dalam situasi ketidakpastian, ketidaktentuan. Tarikh pilihan raya itu seolah-olah menjadi satu teka-teki bagi orang ramai. Dan ini menyukarkan banyak pihak. Apabila tarikh itu tidak ditetapkan, orang biasa, malah pihak polis, guru, saudara-saudari macam saya sendiri, wartawan dan sebagainya, berdepan dengan masalah untuk pergi bercuti dan sebagainya. Jadi apabila tarikh itu sudah ditetapkan, kita sudah tahu seperti diamalkan sebenarnya di Britain, di Kanada, malah di setengah-setengah negeri di Australia, Amerika Syarikat, sebahagian daripada negara di Eropah, Norway, Hong Kong, Rusia, Sweden dan UK sendiri. Jadi kita dapat jangkakan kita tidak lagi berteka-teki dan ini sekaligus dapat mengelakkan daripada ketidakstabilan politik. Maksudnya dengan kata lain membaiki kestabilan politik negara. Dan ini akan memberi kesan positif di mata dunia luar, khususnya para pelabur asing. Dan dari satu sudut sebenarnya langkah untuk menetapkan tarikh pilihan raya itu dapat mengurangkan kekerapan PRU khususnya. Justru sekaligus menjimatkan kos. Malah saya menganggap bahawa kalau ini dapat kita realisasikan, ini akan dapat mengelakkan mana-mana pemimpin, Perdana Menteri khususnya manipulasikan tarikh itu untuk tujuan politik ataupun untuk kepentingan partinya mengatasi kepentingan negara. Dan harus ingat bahawa negara ini begitu banyak politiking. Jadi saya fikir langkah ini nanti akan dapat mengelakkan Perdana Menteri memilih tarikh untuk kepentingan dirinya. Jadi dari segi itu baik
untuk takbir urus negara, pentadbiran negara. Malah dari segi akan dapat memberi peluang kepada jemaah menteri untuk laksanakan apa-apa saja perancangan dan dasar yang telah ditetapkan oleh mereka. Jika kita ingin merealisasikan ini, kita mahu tetapkan satu tempoh mandat yang tetap untuk Parlimen dan DUN. Bagaimana kita melaksanakannya dari segi proses dan perundangan, Dr. Jeniri? Seperti kita sedia maklum, buat masa ini Perlembagaan Persekutuan sebagai contoh memperuntukkan bahawa seseorang ahli Parlimen, contoh Perdana Menteri, perlu ada sokongan yang cukup dalam kalangan majoriti ahli Dewan Rakyat, dan setibanya detik di mana sokongan itu tidak lagi mencukupi, perlu diganti dengan individu yang lain. Dan itu adalah simple explanationnya. Jadi jika kita mahu tetapkan mandat, apa yang perlu diubah dalam perundangan jikalau Perdana Menteri itu selaku ahli Parlimen masih lagi tidak mempunyai sokongan yang cukup dalam Dewan Rakyat, dalam kalangan ahli Parlimen? Ya, apa yang saya sebutkan itu memang betul. Dalam dua keadaan itu Parlimen boleh dibubarkan. Tapi saya fikir bahawa ini ada kaitan dengan perlembagaan negara. Kemungkinan kalau ini disetujui oleh semua pihak, mungkin salah satu lagi usul RUU dapat dikemukakan untuk ataupun satu usul untuk memindah perlembagaan berkaitan dan undang-undang berkaitan untuk memungkinkan kita dapat melihat, merealisasikan impian ini untuk memastikan apa yang saya sebutkan tadi dapat dicapai demi kepentingan negara. Jadi bukan sangat demi kepentingan individu ataupun kepentingan parti terbabit. Walaupun tidak dinafikan, kita akui juga kalau tarikhnya ditetapkan mungkin ada juga kelemahannya. Tertentu bukan tidak ada kelemahan. Prinsipnya, Doktor, kerana prinsipnya adalah jika seseorang calon atau Perdana Menteri itu tidak lagi mempunyai cukup sokongan dalam kalangan wakil rakyat, jadi secara logik, prinsip maupun etikanya, beliau tidak lagi layak memegang jawatan itu. Jadi daripada segi argumen prinsipal pula, bagaimana jika kita menetapkan Perdana Menteri itu boleh kekal menjadi Perdana Menteri, kerajaan masih lagi boleh berdiri walaupun mereka tidak lagi mempunyai sokongan yang cukup dalam kalangan wakil-wakil yang dilantik oleh rakyat? Baik, itu saya sebutkan tadi. Dalam keadaan dua keadaan yang saya sebutkan tadi, itu memungkinkan Parlimen itu dapat dicadangkan untuk dibubarkan, untuk diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun oleh Governor dan Yang di-Pertuan Negeri. Memang dari segi ini, tindakan yang kita sebutkan ini adalah kurang demokratik sebab pengundi mungkin terpaksa menunggu masa yang lama. Bayangkan kalau misalnya kerajaan yang memerintah itu memperlihatkan prestasi yang buruk, tidak baik, dan sukar untuk kita mencari jalan untuk menzahirkan rasa kecewa kita itu. Jadi dari segi ini ada keterbatasannya. Jadi boleh kata tidak begitu demokratik. Malah boleh menyebabkan kerajaan yang tidak efektif itu berkuasa untuk masa yang lebih lama. Jadi ini antara kelemahannya. Selain daripada saya jangkakan juga akan memungkinkan masa kempen yang lebih lama dan justru akan juga dari segi menyebabkan kos menjadi lebih mahal. Terima kasih Dr. Jeniri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Kita berhenti seketika, kita kembali lagi selepas ini.